Okey. Halo, hai. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. So, sebelum kita mula, korang boleh share dulu, boleh like, boleh ajak siapa-siapa untuk join kita punya live tengah hari ni untuk sama-sama kita kongsikan, saya kongsikan sebersedikit berkenaan dengan kita punya flow pembangunan sistem yang mana di phase awal. So before that kita minta bantuan yang join live ni untuk kongsikan dengan kita lah. Kongsikan, share, like, kalau ada duit bagi star sikit kan. RM4 je kan. Waalaikumsalam, Syed Fidaus. Waalaikumsalam. Hai. Cik Fakrus tak sabar Okey. Sekejap lagi kita mula. So kongsikan dulu kita punya live ni. Bagi ada 2-3 orang ni join, so that kita boleh mula lah kan. Lawau baju Melaka ni. Kenji. Okey, pagi ni saya akan kongsikan boring lah saya kan. Jadi macam berita pula. Pagi ni aku akan kongsikan sedikit berkenaan dengan kita punya tajuk kita hari ni, sistem dokumentasi. Tapi tajuk tu terlalu besar sebenarnya. Kita kecilkan sikit skop dia. Kita fokus kepada konsep ataupun metodologi yang akan digunakan, yang biasa digunakan dalam kita punya pembangunan sistem lah pada peringkat awal. Okey. Dah sampai peringkat akhir benda tu sebenarnya. Benda tu proses. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bagi salam dan selamat join kepada yang join live ni, yang masih belum tekan butang share ya. So kat sini aku mulakan. So korang kena tahu dalam pembangunan sistem ni kita ada garis panduan ataupun perancangan, yang mana perancangan tu kita pakai nama ataupun konsep, iaitu konsep SDLC, mana dalam bahasa Inggerisnya Software Development Life Cycle, dalam bahasa Melayunya kitaran pembangunan lah, terperinci pembangunan untuk sistem. Okay. Biasanya proses ni guna pakai untuk setiap pembangunan sistem yang kita nak jalankan lah, supaya pembangunan sistem tu berjalan mengikut perancangan, berlandaskan apa yang diperbincangkan, yang diperincikan berkenaan dengan keperluan apa yang kita nak bangun tu. Kemudian sampailah ke peringkat testing, percubaan, sampailah ke peringkat kita launch kita punya sistem tu untuk go live. Okey. Dalam SDLC ni ada beberapa model yang diguna pakai untuk kita bangunkan sesuatu sistem. Model tu terdiri daripada waterfall, V spiral, kita ada Big Bang, kita ada interaktif, lagi kita ada agile. Dalam agile tu ada Scrum, dalam agile tu juga ada READ, ada kepala bapak semua lah kan. Korang boleh tengok, boleh baca balik. Okay. So hari ni aku nak ambil satu kongsi dengan korang berkenaan dengan waterfall. Waterfall ni salah satu model yang ada kat dalam SDLC. Okay. Waterfall ni biasanya syarikat-syarikat software ni mengenali waterfall ni sebagai konsep ataupun model, traditional model lah. Dalam bahasa Melayunya adalah air terjun. Okay. Konsep ni diperkenalkan oleh Royce pada 1970 untuk pembangunan sistem pada waktu itu.
Tapi pembangunan sistem apa secara berkomputer ke, secara manual ke, itu korang boleh pergi tengok sendiri. Okay. Tapi Royce ni lah diperkenalkan bersama 2 orang lagi kawan dia. Nama orang putih susah nak sebut, nanti boleh pergi Google. Okay. Pada 1970. Okay. Waterfall ni, projek waterfall ni, model waterfall ni, kita kenali dia sebagai tradisional, yang mana dia berbentuk linear ataupun berbentuk air terjun menurun ke bawah. Okay. Model-model ni juga termasuk dengan model lain juga, iaitu pecahan-pecahan fasa yang kita buat untuk dalam pembangunan satu-satu projek tu lah kan. Setiap fasa tu untuk waterfall ni adalah kena disiapkan satu persatu. Maksudnya kena siap fasa pertama, baru boleh lompat ke fasa kedua, baru lompat ke fasa ketiga. Okey. Aku bagi tahu korang berkenaan dengan fasa. So kat dalam waterfall model ni kita ada 6 fasa. Okey. Satunya adalah requirement gathering, ataupun kita mengambil keperluan daripada kita punya pelanggan, kita punya customer. Apa keperluan dia, dan pada masa yang sama, selepas itu, pada selesai, kita akan analisis. Analisis ni lah akan kita menganalisis daripada segi business proses dia. Kita nak memahami susul galur ataupun cara pekerjaan dia secara manual untuk kita computerize kan, untuk kita convert kepada dalam software. Okey. Kelebihan waterfall ni adalah mudah difahami, senang, proses dia kena satu persatu, tak macam model-model lain yang ada dalam SDLC. Sesuai untuk projek-projek yang berskala kecil ataupun tengah, dengan kos pembangunan yang lebih rendah lah berbanding model-model lain. Okey, tadi aku terlepas berkenaan dengan 6 perkara yang ada kat dalam model waterfall ni, iaitu keperluan, requirement, kemudian kita ada analisis, aku dah sebut tadi. Kemudian kita design tu reka bentuk awal lah. Kemudian dah selepas design, kita akan implement. Selesai implement, kita akan ke fasa seterusnya, iaitu testing. Okey, selepas testing kita ada maintenance. Okey. So kat sini aku kongsikan dengan korang berkenaan setiap satu fasa yang kat dalam model ni tadi. Okey. Requirement yang macam aku sebut tadi lah, dia berkaitan dengan kita punya potensi keperluan. Maksudnya perbincangan kita secara terus dengan pelanggan berkenaan apa yang masalah dia, yang dia nak computerizekan ataupun nak sistem kan secara auto, secara berkomputer. Kemudian dalam requirement ni juga, fasa requirement ni juga, kita akan tentukan tarikh berkenaan dengan pembangunan lah. Macam aku sebut tadi, aku kongsikan tadi, waterfall ni sesuai untuk projek kecil ataupun medium dengan kos yang lebih murah, bermakna dia punya garis masa dia tidak terlalu panjang lah. Okey. So mengendalikan penentuan keperluan dan perancangan projek, itu adalah fasa yang pertama lah, fasa requirement gathering tu. Kemudian detail untuk analisis pula, fasa analisis. Selepas kita dah dapat semua keperluan tadi, kita analyse apa yang kita dapat tadi untuk kita wujudkan model-model, modul-modul yang terlibat dalam kita nak membangunkan daripada keperluan yang kita dapat tadi lah. Dekat situlah wujudnya juga dokumen-dokumen yang kita keluarkan untuk bukukan, jadikan satu persetujuan bersama pelanggan. Okey, tu nanti lain lah, lain hari. Okey, selepas analisis, kita pergi kepada fasa design. Fasa design ni adalah kita mereka bentuk lah. Untuk garis keperluan reka bentuk, teknikal. Lepas kita ada analisis, kita dah tahulah gambaran secara view, kita fikir sistem tu. Kemudian teknikal, programmer akan buatlah design awal. Design awal ni
kita punya sistem architecture. Sistem architecture tu pun ada banyak. Ada 1 level, 2 level, 3 level, bergantung pada penggunaan sistem tu nantilah. Kita nak local, kita nak guna internet dan sebagainya. Okey. Dekat pasal design ni juga kita nak tentukan language apa yang kita nak pakai, bahasa apa yang kita nak pakai dalam pembangunan tu. Kita nak pakai PHP, kita nak pakai framework apa, kita pakai Java ke, style apa, kita nak pakai DB apa, database apa, kita nak pakai hardware apa. Kemudian kita punya sumber data tu daripada mana, mungkin ada integrasi, memerlukan API. Okey. Kemudian dah selesai reka tu, sampailah fasa pembangunan, implement. Kita mewujudkan apa yang kita dah reka tadi tu dengan source code lah, kita punya coding. So dia dibangunkan mengikut modul. Biasanya fasa ni saya rasa kalau orang yang biasa buat sistem dia akan tahulah, fasa ni kita akan pecahkan kecil-kecil by unit ataupun by modul, buat kecil-kecil, rincit. Kemudian kita akan gabungkan, dia akan jadi satu sistem yang komplit lah. Contohnya macam seorang programmer ni akan buat modul authentication, seorang programmer ni akan buat modul pengguna, modul event dan sebagainya. Dia macam sikit-sikit, lepas tu digabungkan jadi satu sistem. Itulah proses implement. Kemudian di akhir proses implement tu, kita akan gabungkan semua modul ni daripada sistem yang sama, jadilah satu sistem. Okey. Selepas fasa implement, kita akan pergi ke fasa testing. Testing ni untuk kita uji kualiti modul-modul yang kita buat tu. Testing ni pun ada banyak. Kita ada unit testing, kita ada functional testing, non-functional testing. Kemudian kita nak testing sistem tu secara keseluruhan. Kita ada testing ni, kita ada grey box, kita ada black box, kita ada white box. Itu nanti kita cerita dalam hari lah. Itu berkenaan dengan testing. Testing ni ada banyak. Okey. Selepas kita dah testing dalaman, white box, grey box, semua tu, kemudian kita ada case testing dengan kita punya pelanggan tadi, owner kepada sistem yang kita nak buat. Bila dah selesai, dia dah bersetuju, sistem yang kita bangun itu mengikut apa yang dia orang nak, mengikut apa keperluan yang dia orang bagi kat mula-mula tadi, kat phase 1 tadi. Kemudian barulah sistem tu akan di launchkan, public kan, untuk akses public ke, akses lokal dalaman ke, itu bergantung pada penggunaan sistem tu lah. Dia punya level penggunaan dia macam mana, public ke private dan sebagainya. Okey. Fasa terakhir adalah fasa maintenance. Fasa maintenance ni adalah fasa untuk kita membantu pelanggan daripada segi maintain kita punya penggunaan sistem tu supaya sentiasa berada di tahap terbaik lah. Tak ada bugs. Contoh daripada sistem lah, tak ada bugs. Apa yang nak dikeluarkan keluar, contohnya macam report, searching berfungsi dengan baik waktu kita dah go live tu. Kemudian fasa maintenance juga kita akan bantu klien, atau klien akan tengoklah kat situ sama ada sistem ni boleh dikembangkan lagi ke arah yang lebih baik untuk melakukan penambahbaikan ke fasa-fasa seterusnya. Dan di sinilah, di step terakhir 6 ni lah yang akan menentukannya. Ataupun daripada peringkat awal pun kita dah tahu dah, kadang-kadang requirement tu besar, tapi bergantung pada masa penggunaan yang nak digunakan. Kat situ pun kita dah pecah awal lah dekat analisis tadi. Tapi kalau mengikut atas buku, untuk penambahbaikan, untuk fasa pengembangan sistem ke arah yang lebih baik, itu adalah di fasa maintenance lah. Okey. So itu berkenaan dengan waterfall dan apa fasa-fasa yang ada kat dalam dia. Ini model waterfall saja. Okey, contoh dalam model lain, dalam model agile contohnya pun kita ada 6 fasa ni. Cuma cara dia bergerak berbeza lah. Macam aku cakap tadi, waterfall ni kita siap requirement, baru kita lompat analisis, baru kita lompat design, baru kita lompat implement, sampailah setiap akhir. Kalau macam agile ni dia lain sikit. Dia macam boleh bergerak serentak dalam satu masa, boleh mengakibatkan satu-satu modul tu saja, bukannya keseluruhan sistem. Waterfall macam itulah, mudah,
murah dan senang diuruskan, tak melibatkan banyak perubahan dan sebagainya, insyaAllah kalau model macam ni lah, kalau diuruskan dengan baik. Okey, so itu saja berkenaan dengan waterfall, salah satu model yang ada kat dalam SDLC yang digunakan oleh syarikat-syarikat yang bangunkan sistem lah. Okay, sekejap. Adeline, kebiasaannya Encik, model apa yang selalu digunakan? Okey, dia bergantung pada projek lah kebiasaannya. Secara klasiknya, kalau kita ni peringkat pengurusan lah, dia akan bincang, dia tengok lah kos, kemudian kita akan tanya dia punya business process, requirement. Kalau projek dia tu tak heavy dan requirement tu kita boleh dapat secara terus mengikut jadual, so kita guna waterfall lah. Dan waterfall tu kebanyakannya lah. Tapi kebanyakannya juga kita plan waterfall, but tengah-tengah jalan tu terkadang ni dia jadi macam agile, tapi dia tak agile lah. Cuma bila kita berinteraksi dan berurusan dengan orang ni, kadang-kadang kita dah cakap kat dia, step waterfall tu macam ni, dah tak boleh, habis step requirement dah tak boleh, dah ada requirement. Tapi biasalah manusia kan, so kebiasaannya macam tu. Akan ada kat tengah-tengah tu nanti bila korang nak develop, datanglah lagi requirement, macam tu macam mana nak handle. Bila requirement datang kat tengah-tengah waktu, contohnya ada dekat design datang requirement, dekat implement ke datang requirement tu, sebenarnya dah konsep agile. Kadang klien tak tahu kan, tak tahu, atau kadang-kadang dia buat tak tahu, kadang-kadang dia saja je kan. Okey, lagi ada apa nak tanya? Tak ada nak tanya ni, macam jelas kan agak korang ni. Ada apa nak tanya? So kongsian aku tadi sangat tu je. So untuk model-model lain, untuk cara-cara lain berkenaan dengan dokumentasi dan sebagainya, apa je jenis dokumentasi yang ada, itu kita kongsikan di waktu lain lah. Sebab benda ni terlalu besar sebenarnya. Nak bercakap berkenaan dengan dokumentasi tu saja, jenis dokumentasi tu saja dah banyak. Model yang kita nak bangunkan sistem yang kita guna pakai pun dah banyak. Ismadani, saya suka penyampaian Cik. Terima kasih. By the way, sorry lah aku pakai aku. Kadang-kadang kita kena jadi diri kita sendiri. Boleh nak cakap saya, tapi kadang-kadang jadi macam baca berita. Jadi macam baca berita kan tak sedap lah kan. Jadi macam hari ini perlawanan antara Malaysia dengan Vietnam di Stadium Bukit Jalil pada jam 8.30 malam. Saksikan di kaca TV anda, TV1 bersama saluran RTM. Jadi macam tak sedap lah. Dah terbiasa bila cakap baku tu dia jadi macam tu. So baik kita jadi diri kita lah. Okay, ada apa-apa soalan lagi berkenaan dengan model, cara menggunakan sistem sebelum kita tamatkan live kita pada tengah hari ni? Perut pun dah lapar, tak? Okay, kalau tak ada apa-apa, saya mengucapkan terima kasih kepada semua viewer yang masuk. Sebelum tu saya lupa lah nak share sikit ataupun nak cakap sikit. Di Aptis Solution ni kita ada macam-macam lah penyediaan ataupun bantuan daripada segi pembangunan sistem. Contohnya itu adalah hakikinya kita membangunkan sistem. Keduanya kita menyediakan macam-macam coaching ataupun kelas-kelas lah yang diperlukan. So mana-mana sektor, mana-mana private yang nak ada buat, contoh macam ada kelas nak belajar Java, so boleh request dengan Aptis Solution pada nombor yang tertera ataupun terus direct dengan DM dekat Aptis punya Facebook ni. Nanti kita akan respon lah. Itu berkenaan dengan coaching, training dan sebagainya. Training kita ada banyak lah. Training kalau PHP tu setiap satu framework tu kita ada training. Okay, framework banyak.
So boleh request ikut keperluan masing-masing lah. Okay. Ada macam-macam lagi training. Berkenaan dengan documentation ni pun kita sediakan training juga kalau memerlukan training. Contoh dia yang pernah ambil training documentation ni adalah ILP, Institusi Latihan dekat Selanda. So salah satu institusi lah yang ambil kursus dokumentasi dengan kita. Tapi itu pun tak sempat secara keseluruhan. Maklumlah benda ni besar. Kalau macam 3 hari tu kita boleh kongsikan apa saja yang mampu dalam masa 3 hari lah. Tapi insyaAllah kebanyakannya dan sentiasanya Amtis akan cuba bagi yang terbaik lah untuk kita punya pelanggan, atas apa saja permintaan dia orang lah. Kita akan cuba bagi yang terbaik. Kalau tak baik boleh respon balik, kita akan perbaiki lah normal tu kan. Okay, sebelum saya end saya punya live ni, ada apa-apa persoalan? Banyak typo ke ni kan? Mulut typo, cek syukur. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita end di sini. Assalamualaikum, terima kasih dan salam sejahtera.